اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu kembali dalam tempoh 30 minit ini di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim pada siri 168, dan kita telah tiba pada riwayat masih lagi berkenaan tentang haji ifrad, tamattu' dan qiran pada riwayat 2943. Baca sanad dia terlebih dahulu kuat sikit. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu telah berkata, "Fi nasim ma'i," bersama dengan beberapa kelompok yang bersama denganku, kata Atha. Maksudnya Atha dengan teman-teman dia pernah bersama dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, maka Jabir menceritakan pengalaman haji dia. Ahlalna ashab Muhammad bil haji khalisan wahdah. Ihlal, ahalla yuhillu ihlal ini terjemah asalnya adalah raf'us sauti bitalbiyah, meninggikan suara untuk bertalbiyah. Itu terjemah asal dia. Cumanya kita lebih banyak menterjemahkan dengan terjemah berihram supaya mudah faham. Okey. Ahlalna, maka apa telah berihram kami bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ihram kami adalah bil haji, ihram haji khalisan, secara khusus wahdah sahaja. Maksudnya kata Jabir, pada awalnya kami berniat untuk melakukan haji ifrad. Qala Ata'un, Ata' berkata, telah berkata Jabir radhiyallahu anhu, faqadiman Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Mekah subha, pada waktu subuh, rabi'ah, hari keempat, madat min Zulhijjah, yang telah berlalu daripada bulan Zulhijjah. Maksudnya pada pagi 4 Zulhijjah, Nabi tiba di Mekah. Tiba je di Mekah sebelum sempat mereka melakukan tawaf dan juga tawaf kudum. Fa'amarana, maka Nabi telah perintahkan kami, an-nahillah, untuk kami keluar daripada ihram, iaitu Nabi suruh kami untuk menukar daripada niat haji ifrad kepada umrah, iaitu Nabi suruh melakukan haji tamattu'. Dan inilah yang kita nak sebut pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan baca beberapa kali ni muka surat 801 daripada bawah, kata Imam Nawawi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jumpa tak daripada bawah? Maka tajuknya Imam Nawawi letakkan hukmu fashil haji ilal umrah. Apakah hukum membatalkan niat haji dan menukarkan kepada umrah? Macam yang Nabi suruh para sahabat untuk lakukan. Awalnya mereka niat haji ifrad, maka Nabi suruh tukar kepada niat umrah. Nabi suruh mereka melakukan tamattu'. Apakah hukum membatalkan niat haji dan pergi kepada niat umrah? Maka hadis-hadisnya adalah banyak. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua tu, wa huwa ma'na fasqil haji ilal umrah. Maka inilah yang dimaksudkan membatalkan haji dan berniat umrah. Apakah hukum dia? Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi hadzal fasqi. Para ulama berbeza pendapat. Hal huwa khasun lis sahabah. Adakah peristiwa ini khusus untuk sahabat Nabi tilkas sanah, pada tahun itu sahaja, am baqil lahum wa li ghairihim ila yaumil qiyamah, ataupun perbuatan membatalkan niat haji dan menukar kepada umrah boleh sehingga ke zaman kita. Maka ini persoalan dia.
Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, laisa khasan, hadis ini tidaklah menunjukkan sebarang petanda khusus, maka hukum ini boleh kekal sampailah hari kiamat. Sebab itu kata Imam Ahmad, fayajuzu likulli man ahrama bihajjin, maka harus dan boleh bagi sesiapa yang telah berihram haji, walaysa ma'ahu hadiyun, dan dia tidak membawa bersama dengan dia binatang al-hadiyu, ayyukliba, untuk dia menukar ihramnya kepada umrah dan dia bertahallul daripada umrah. Dekat mikot dia niat haji, tiba-tiba sampai kat Mekah, tak nak buat ifrat lah, macam banyak masa je nak buat tamatuk, nak tukar kepada umrah. Maka jawapan dia kata Imam Ahmad boleh. Tetapi majoriti para ulama kata tidak boleh. Sebab itu pada baris bawah tersebut, wa qala Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa jamaahirul ulama, Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, majoriti para ulama berkata, huwa mukhtassum bihim tilka sanah. Yang perbuatan yang Nabi suruh tukar daripada haji kepada niat umrah itu adalah khusus pada tahun tersebut sahaja di antara Nabi dan para sahabat. La yajuzu ba'daha, dan tidak boleh selepas daripada tahun 10 Hijrah tersebut. Wa innama umiru, dan di sini diterangkan kenapa Nabi suruh buat begitu. Dan hanya saja Nabi suruh para sahabat tukar daripada niat haji ifrat kepada niat umrah supaya mereka buat tamattu', liyukhalifu ma kanat alaihi jahiliyah, supaya para sahabat boleh bermukhalafah, boleh berbeza daripada apa yang merupakan kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah, min tahrimil umrah, bahawa mereka menganggap haramnya untuk menunaikan umrah pada bulan-bulan haji. Maka Nabi tak nak kepercayaan itu berlarutan. Maka Nabi Nabi suruh mereka untuk menukarkan niat ihram haji kepada umrah. Sebab itu nanti kita baca bahawa ada sebahagian para sahabat persoalkan, kenapa Nabi suruh buat umrah padahal kita dah buat haji? Maka Nabi bertujuan begitu, Nabi nak tunjukkan secara praktikal, bukan sekadar teori, bahawa pada bulan-bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tidaklah berdosa melakukan umrah seperti kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah. Jelas ke jelas? Dalilnya apa? Dalilnya ada banyak hadis. Wa mimma yustadallu bihi lil jamahir. Yang pertama hadis Abu Zar yang mana akan datang dibawa dalam kitab Sahih Muslim juga, yang mana kata Abu Zar, kanatil mut'ah fil haji li ashabi Muhammad khassah. Apa yang berlaku di mana Nabi menyuruh para sahabat tukar daripada haji kepada umrah, itu adalah khusus untuk para sahabat Nabi SAW sahaja. Begitu juga dalam kitab An-Nasa'i daripada Haris bin Bilal daripada ayahnya, yang mana beliau bertanya, wahai utusan Allah, faskhul haji lana, adakah membatalkan niat haji ini adalah khusus untuk kami ataupun berkekalan umum untuk manusia? Maka baginda menjawab, bal lana khassah, ianya hanyalah khusus untuk tahun ini sahaja. Maka ini adalah menjadi dalil. Jelas ke jelas? Mana tadi baca? Qala Atha', maka Atha' pun berkata, sebab hadis ini diriwayatkan oleh Atha' daripada Jabir. Maka Atha' berkata, maka Jabir telah berkata, hillu, maka Nabi telah menyuruh, hillu, maka halallah kamu, keluarlah kamu daripada ihram, wa asibun nisa, dan kamu boleh untuk menggauli para isteri. Maka Atha' menerangkan, walam yu'zim alaihim, dan tidaklah baginda Nabi menekankan kepada mereka untuk berjimak dengan isteri. Walam ya'zim ini kembali kepada jimak tadi, bukan kembali kepada kepada faskul haji ilal umrah, yang tu memang Nabi suruh buat. Sebab itu Imam Nawawi jelaskan pada baris yang pertama, maknahu lam ya'zim alaihim fi wat'in nisa, Nabi hanya haruskan, dan Nabi wa ammal ihlalu, adapun kena keluar daripada ihram bagi yang tidak membawa binatang, fa'azima fihi, maka Nabi tekankan untuk mereka buat. Nabi suruh untuk mereka buat. Fakulna di sini maksudnya adalah kata Jabir, iaitu kami para sahabat mula bercakap sesama sendiri. Sebab itu boleh catat di sini. Maka riwayatnya lebih jelas daripada Sahih Bukhari. Maka dalam Sahih Bukhari menyebut, fabalaghahu ay an-nabi
anna naqul, telah sampai kepada Nabi yang kami bercakap sesama kami. Apakah yang para sahabat bercakap sesama mereka? Lamma lam yakun bainana wa baina Arafah illa khamsun. Ketika tidaklah berbaki di antara kami dan Arafah kecuali hanya 5 hari. Amarana, baginda telah menyuruh kita an-nufdiyah, untuk kita bersama ila nisa'ina, kepada para isteri kita. Fana'ti Arafah, lalu kita pergi ke Arafah, taqturu madhakirunal mani, dalam keadaan kemaluan kita masih menitiskan air mani. Mereka pada waktu tu tak boleh nak faham. Padahal tujuan Nabi pada waktu itu, Nabi suruh mereka buat umrah supaya betul salah faham sebelum ini bahawa bulan haji kalau buat umrah berdosa. Tapi para sahabat mereka pada waktu itu pada awalnya tak boleh terima. Sebab mereka dah datang niat haji. Tiba-tiba Nabi suruh buat umrah pula. Sebab itu ada yang di antara mereka mempersoalkan, Nabi ni kenapa lagi 5 hari nak pergi Arafah, Nabi suruh bersetubuh dengan isteri. Macam tak boleh nak faham. Maka faham ke tak maksud daripada kata-kata ni? Okey. Sebab itu dalam hasyiah ada disebut, tak adalah dalam cetakan kita. Dalam hasyiah disebut fata'azama hadza inda sahabah. Apa yang Nabi suruh buat? Nabi suruh mereka batalkan niat haji ifrad mereka dan pindah kepada umrah supaya mereka buat haji tamattu'. Perkara tersebut menjadi berat ke atas para sahabat. Wazalika, dan kenapa mereka menjadi berat? Kerana wazalika lima kana min i'tiqadihim fil jahiliyah annal umrah la tasihu fi ashhuril hajj wa kanu yarawna annal umrah fujura. Kenapa mereka menjadi berat? Sebab Nabi suruh mereka buat umrah, dan menjadi kepercayaan mereka orang Arab daripada sebelum Islam lagi bahawa umrah pada bulan haji tak sah dan umrah pada bulan haji berdosa. Tiba-tiba mereka dah datang niat haji, Nabi SAW suruh buat umrah pula. Macam contohlah, kita tak perlu tengok pada sahabat. Macam contoh, ada di antara kita yang dah sekian lama kumpul duit, maka pada waktu tu nak buat haji. Maka daripada Malaysia dah niat haji ifrad dah, niat haji ifrad. Tiba-tiba mutawif kat sana suruh buat haji tamattu'. Tak ke marah? Tak ke boleh bergaduh? Kenapa nak suruh-suruh? Dan seumpamanya. Maka akan ada timbul persoalan, kenapa tak boleh buat haji ifrad? Maka timbul persoalan itu di kalangan para sahabat, namun bila Nabi terangkan, mereka redha dan mereka sami'na wa ata'na seperti yang kita baca. Qala di sini apa fa'il dia adalah ata'. Qala berkata ata'. Yaqulu Jabir, yaqulu ay yushiru. Maksudnya bila Jabir menceritakan, kami bercakap sesama kami ketika di antara kami dengan Arafah hanya berbaki 5 hari, tiba-tiba Nabi suruh kami untuk bersetubuh dengan isteri kami, lalu kami datang ke Arafah dalam keadaan kemaluan kami menitiskan air mani. Maksudnya mereka tak boleh nak terima pada awal. Maka ketika Jabir menceritakan begitu, yaqulu Jabir, maka Jabir mengisyaratkan cerita tersebut biadihi dengan tangannya. Ka'anni di sini fa'ilnya adalah ata'. Kata ata', ka'anni anzuru, kata ata' seolah-olah aku masih boleh melihat ila qawlihi, kepada isyarat Jabir, biadihi dengan tangannya, yuharrikuha, dan Jabir pada waktu itu menggerakkan tangan dia. Dia kata, kami bercakap sesama sendiri dan kemudian Nabi dapat tahu bahawa takkanlah kami nak bersetubuh dengan isteri. Hanya 5 hari nak tinggal datangnya haji, maka kemaluan kami menitiskan air mani. Maka diisyaratkan dengan tangan dia bila menceritakan perkara tersebut. Jelas ke jelas? Fa'il dia semua. Qala, maka berkata Jabir, faqaman Nabi, bila Nabi dengar apa yang mereka cakapkan, maka Nabi SAW telah berdiri di kalangan kami. Maka baginda bersabda, qad alimtum, demi sesungguhnya kamu sememangnya tahu, anni atqakum lillah, bahawa sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah, wa asdaqukum, orang yang paling benar di antara kamu kepada Allah, wa abarrukum, orang yang paling
melakukan ketaatan kepada antara kamu kepada Allah. Walaulah hadi, dan kalaulah tidak kerana aku membawa binatang al-hadiyu, la halal tu, pasti aku juga akan keluar daripada ihram, kama tuhillun, sebagaimana kamu telah keluar daripada ihram. Maka Nabi nak terangkan, bukan sekadar Nabi suruh mereka, kalaulah Nabi tidak membawa binatang al-hadiyu, nescaya Nabi pun akan buat tamattu', supaya nak menunjukkan kepada masyarakat Arab bahawa melakukan umrah pada bulan-bulan haji tidaklah berdosa. Walau istaqbaltu terjemah mudah dia adalah lau araftu fi awwalil hal. Walau istaqbaltu, apa terjemahnya? Ai walau araftu fi awwalil hal. Dan kalaulah aku dapat tahu perkara ini daripada awal, min amri, daripada apa yang aku perintahkan ini, mastadbartu, terjemahan dia aima araftu fi akhirih. Dan kalaulah aku dapat tahu daripada awal, daripada urusanku, apa yang hanya aku dapat tahu kemudian, lam asuqil hadiah, nescaya aku tidak akan membawa binatang al-hadiyu. Maksudnya Nabi nak terangkan, kalaulah aku dapat tahu daripada awal yang Allah perintahkan kamu untuk melakukan umrah, supaya kamu betulkan salah faham, umrah tidaklah berdosa dan umrah adalah sah diterima, sabda Nabi, nescaya aku pun akan melakukan haji tamattu'. Maka sebab itu Nabi pujuk mereka, fahillu, maka keluarlah kamu daripada ihram umrah. Keluarlah kamu daripada ihram umrah. Fahalalna, maka bila Nabi dah terangkan begitu, maka kata para sahabat, maka kami pun telah keluar daripada ihram. Wa sami'na, dan kami mendengar suruhan Nabi. Wa ata'na, dan kami mentaati. Berkata Ata', telah berkata Jabir, faqadima aliyun min si'ayatihi, maka telah datang Sayyidina Ali min si'ayatihi, daripada tugasnya. Si'ayah adalah tugas. Maka apakah tugas Sayyidina Ali? Maka pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, maka ada yang mengatakan ay min amalihi fi sa'i fi sadaqat. Tugas Sayyidina Ali adalah mengumpulkan harta-harta zakat daripada penduduk Yaman. Maka ini satu pandangan. Kemudian ada pandangan juga mengatakan Sayyidina Ali Nabi bukan mengutuskan untuk mengutip zakat. Maka waqala ba'du ulama'ina alladhi fi ghairi hadzal hadis annahu innama ba'atha aliyan amira. Nabi sebenarnya mengutuskan Sayyidina Ali untuk menjadi ketua pada sebahagian tempat yang berada di Yaman, bukannya sebagai amil yang mengutip zakat. Izla yajuzu isti'mal Bani Hashim, kerana Bani Hashim tidak boleh untuk menjadi amil dalam untuk mengutip zakat. Sebagaimana yang kita telah belajar ketika Fadl bin Abbas dan Abdul Muttalib bin Rabi'ah minta kepada Nabi untuk Nabi melantik mereka sebagai amil, maka baginda bersabda, inna sadaqata la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Zakat tidak boleh untuk Muhammad dan juga ahli keluarga Muhammad. Dan Nabi tidak melantik Fadl bin Abbas dan Abdul Muttalib bin Rabi'ah sebagai amil. Maka sebab itu pandangan kedua mengatakan Nabi hantar Sayyidina Ali untuk menjadi amir, menjadi ketua di beberapa bahagian Yaman. Maka bila Sayyidina Ali datang, maka Nabi bertanya, bima ahlalta, dengan apa kamu berniat? Kamu datang ni dengan haji apa wahai Ali? Tamattu' ke qiran ke ifrad? Maka kata Sayyidina Ali, bima ahalla bihin Nabi, aku telah berihram dengan niat ihram yang sama yang dilakukan oleh Nabi. Maka di sini timbul persoalan, adakah boleh pada waktu itu menggantungkan niat kita dengan niat haji orang lain? Sebab itu dibawakan di sini pada baris yang ke-5 daripada bawah, kata Imam An-Nawawi, hukmul ihramil mu'allaq. Apakah hukum menggantungkan niat ihram? Contohnya, kita datang dengan kawan kita, bila dekat mikot kita tak tahu niat dia apa sebab dia naik bas lain, maka kita pun kata ihram aku adalah sebagaimana ihramnya fulan bin fulan. Persoalannya, adakah boleh begitu? Sebab itu yang Sayyidina Ali buat dengan Nabi SAW. Maka pada baris yang kedua daripada bawah, kata Imam Nawawi, hadzanil hadithani muttafiqani ala sihhatil ihrami mutlaqan. Hadis ini, kedua hadis ini menjadi dalil dan sepakat bahawa sah ihram sah ihram secara mutlak. Sah
menggantungkan ihram pada waktu itu dengan ihram orang lain. Ala sihatul ihrami mu'allaqa. Boleh kita menggantungkan niat ihram kita berdasarkan kepada niat orang lain. Maka jawapan dia adalah boleh. Maka sebab itu Nabi suruh Sayyidina Ali untuk melakukan haji ifrad. Sebab itu baginda bersabda, fa'ahdi, maka bawalah bersama binatang al-hadiyu wamkus, dan kekallah dalam ihram haraman, dalam keadaan berihram. Qala, berkata Jabir, wa ahda lahu aliyun, dan Sayyidina Ali telah membawa hadiah untuk Nabi, hadiah binatang al-hadiyu, dia bawa hadiah. Dan hadiah ini bukanlah daripada harta-harta yang penduduk Yaman bagi. Sebab itu pada baris yang keempat kata Imam Nawawi, yakni hadian ishtarahu, yang Sayyidina Ali belikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. La annahu minas si'ayati ala sadaqah, bukannya hadiah yang didapat daripada harta-harta penduduk Yaman yang dibawa kepada Nabi. Bukan. Maka berkata Suraqah bin Malik bin Jushum, bila dia tengok Nabi izinkan untuk Sayyidina Ali untuk melakukan ihram secara ta'liq, secara bergantung. Maka Suraqah bertanya, wahai Rasulullah, ali amina hadza, adakah hukum ini untuk tahun ini sahaja ataupun untuk selama-lamanya? Maka baginda menjawab, selama-lamanya. Apakah yang dimaksudkan dengan pertanyaan Suraqah bin Malik? Adakah untuk tahun ini sahaja ataupun untuk selama-lamanya? Maka Imam Nawawi terangkan pada baris yang kedua, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Ikhtalafal ulama', para ulama berbeza pendapat tentang persoalan Suraqah bin Malik. As-sahhuha, yang paling sahih adalah bahawa Suraqah bertanya, annal umrata yajuzu fi'luha fi ashhuril hajj ila yaumil qiyamah. Bahawa adakah boleh melakukan umrah pada musim-musim haji, pada bulan haji, adakah untuk tahun ini sahaja ataupun sampai kiamat? Maka Nabi kata sampai bila-bila. Sebab itu zaman kita tengok orang yang berada di Mekah yang tak dapat buat haji, maka mereka akan buat umrah. Mereka akan buat umrah. Maka tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, maksud daripada pertanyaan itu pada baris bawah adalah jawazul kiran. Adakah boleh pada waktu itu melakukan kiran, menggabungkan amalan umrah ke dalam amalan haji? Adakah untuk tahun ini sahaja ataupun kiamat? Nabi kata sampai kiamat. Dan juga beberapa penjelasan yang lain. Jelas ke jelas? Okey, riwayat 2944. Baca sanad dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata, ahlalna. Terjemah asalnya adalah kami telah bertalbiyah. Tapi terjemah di sini digunakan adalah berihram. Kami telah berihram bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ihram haji. Maksudnya mereka nak buat haji ifrad. Falamma qadimna Makkah, apabila kami telah tiba di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami an-nahillah, untuk kami keluar daripada ihram. Maksudnya Nabi suruh mereka tukarkan niat kepada umrah. Atiyah buat apa tu? Tak nak main belakang tu. Untuk keluar daripada haji, untuk tukar daripada haji kepada niat umrah dan keluar daripada ihram. Wa naj'alaha umrah, dan kami tukar niat haji kami kepada umrah. Fakabura, maka hadis ni menjelaskan hadis sebelum ini. Kenapa para sahabat berkata seperti yang kita baca, fakabura, maka perkara tersebut menjadi berat ke atas para sahabat. Wa daqat bihi suduruna, dan menjadi kecewa dan sedih hati-hati kami. Fabalagha dzalika Nabi, maka perkara tersebut sampai kepada Nabi. Fama nadri asyai'un balaghahu minas sama', kata Jabir, maka kami tidak tahu adakah itu sesuatu yang sampai kepada baginda daripada khabar langit, am syai'un min qibalin nas, ataupun sesuatu yang disampaikan oleh manusia. Maka baginda pun bersabda, ayyuhan nas, wahai orang ramai, ahillu, keluarlah kamu daripada ihram. Falaulal hadiyu, kalaulah tidak kerana aku membawa binatang al-hadiyu allazi ma'i, yang bersama denganku, fa'altu kama fa'altum, nescaya aku pun akan menukarkan ihram haji kepada umrah dan melakukan haji tamattu' sebagaimana kamu.
Berkata Jabir, fa'ahlalna, maka kami pun telah keluar daripada ihram umrah hatta wati'na nisa, sehingga kami telah menyetubuhi isteri kami, nak menunjukkan mereka memang telah keluar daripada ihram. Wa fa'alna ma yaf'alul halal, dan kami telah melakukan apa yang orang halal lakukan, orang yang bukan dalam keadaan ihram lakukan. Hatta idza kana yaumut tarwiyah, sehingga apabila tiba 8 Zulhijjah ataupun hari tarwiyah, wa ja'alna Makkah bi zahri, dan kami telah menjadikan Mekah di belakang kami. Apakah maksud menjadikan Mekah di belakang? Maksudnya nak bergerak menuju ke Mina. Sebab itu daripada sini kejap pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12. Maka kata Imam Nawawi, maka perbuatan yang mereka berniat haji, berihram haji pada hari tarwiyah, fihi dalilun li Syafi'i, maka ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i, annal mutamatti', bahawa orang yang melakukan haji tamattu', wa kullu man kana bi Makkah, dan semua orang yang masih lagi belum berihram haji ifrad ataupun kiran yang berada di Mekah, wa aradal ihram, dan baru nak berihram, maka sunnah untuk berihram pada 8 Zulhijjah. Sebab Nabi suruh Jabir dan para sahabat untuk berihram bila? Pada 8 Zulhijjah. Maka sunnahnya begitu. Okey, kemudian ja'alna Makkah bi zahri, ay ahlalna inda iradatina dhihab ila Mina. Maka ini pun sunnah. Sebab itu kita nampak banyak jemaah haji, maka bilakah digalakkan untuk berniat haji? Bila nak bergerak ke Mina. Atas bas tu, bila nak bergerak ke Mina, maka barulah pada waktu itu berihram haji. Itu sunnahnya. Tapi kalaulah lebih awal daripada itu pun tidak ada masalah. Ahlalna bil haj, maka kami pun telah berihram haji. Riwayat yang seterusnya 2945, baca sanad dia. Maka telah berkata Musa bin Nafi', tabi'in. Musa bin Nafi' berkata, aku telah tiba di Mekah berniat haji tamattu'. Maka beliau masuk ke Mekah dengan niat umrah sahaja. Qabla tarwiyah, sebelum tibanya 8 Zulhijjah. Bi arba'ati ayyam, masih lagi ada 4 hari. Faqala an-nas, maka berkata orang ramai, tasiru hajjatuka al-an makkiyah. Maka ihram haji kamu nanti sekarang ini menjadi seperti penduduk Mekah. Maksudnya kamu boleh berihram haji daripada Mekah, tak perlu keluar ke miqat. Fadakhaltu, maka kata Musa bin Nafi', maka aku pun telah bertemu dengan Atha' bin Abi Rabah. Fastaftuhu, dan meminta jawapan daripada Atha' bin Abi Rabah. Maka berkata Atha', telah menceritakan hadis kepadaku Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, annahu hajja, bahawa beliau telah menunaikan haji bersama dengan Nabi Ama, pada tahun saqal hadiah ma'ahu, yang Nabi membawa bersama dengan baginda binatang al-hadiyu. Wa qad ahallu, dan sungguh para sahabat telah berihram dengan ihram haji mufradah secara haji ifrad. Maka Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabat, ahillu, keluarlah kamu daripada ihram kamu. Maksudnya tukar daripada niat haji ifrad kepada tamattu' dan tukar kepada niat umrah. Fatufu, maka baginda bersabda, tawaflah kamu di Baitullah dan sa'ilah kamu di antara Safa dan Marwah. Wa qassiru, dan guntinglah rambut kamu, maksudnya bertahallullah kamu. Wa aqimu halala, dan tetaplah tinggal di Mekah dalam keadaan halal keluar daripada ihram. Hatta idza kana yaumut tarwiyah, sehingga apabila kamu berada pada hari tarwiyah, fa ahillu bil hajj, maka berihramlah kamu dengan ihram haji. Waj'alu, dan jadikanlah kamu allati qadimtum biha, niat yang kamu datang ketika mana di Mekah, mut'atan, sebagai haji tamattu'. Mereka datang awalnya nak membuat haji kiran, maka Nabi nak buat haji ifrad, maka Nabi suruh tukar menjadi haji tamattu'. Qalu, maka para sahabat bertanya, kaifa naj'aluha mut'ah wa qad sammainal hajj, bagaimana kami nak menjadikan ihram kami sebagai haji tamattu'? Wahai Rasulullah, dalam keadaan kami telah menamakan ihram kami telah berniat untuk melakukan haji ifrad. Maka baginda bersabda, if'alu, buatlah kamu
apa yang aku telah perintahkan kamu dengannya, fa inni laula anni suqtul hadiah, maka sesungguhnya kalaulah tidak kerana aku telah membawa bersama denganku binatang al-hadiyu, la fa'altu, pasti aku juga akan melakukan sebagaimana yang aku telah perintahkan kamu bihi dengannya. Walakin, dan akan tetapi, la yahillu minni, tidak dibenarkan bagiku, haramun, aku perlu kekal dalam ihram hatta yablughal hadiyu, sehingga sampainya binatang al-hadiyu mahillah, ke tempat sembelihannya, iaitu di Mina pada 10 Zulhijjah. Maka bila Nabi terangkan kepada para sahabat kenapa Nabi tak buat macam mereka, fafa'alu, maka para sahabat pun buat. InsyaAllah kita akan sambung riwayat 2946 jam 3 petang nanti insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi insyaAllah.